Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi kita sampai pada perenggan yang ketiga. Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, "Amma ba'du, faqad rawayna an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa Abi Darda radhiyallahu anhu wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu." Jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa dia meriwayat satu hadis yang menjadi asas kepada himpunan hadis 40. Maksudnya hadis yang menjadi asas kepada ulama-ulama menghimpunkan 40 hadis ialah hadis yang akan dinyatakan dalam baris yang keempat dan kelima nanti. Tetapi Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, "Aku meriwayatkan hadis ni, hadis yang Nabi SAW bersabda, siapa yang menghafalkan kepada umatku 40 hadis daripada perkara-perkara agamanya, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat di dalam kumpulan ahli-ahli fiqh dan ulama-ulama." Jadi itu hadis yang menjadi asas kepada himpunan hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa hadis ni diriwayatkan daripada ramai sahabat. Antaranya ialah Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan beberapa orang sahabat lagi yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhum. Jadi sebagian mengambil keberkatan daripada sebutan nama kesemua sahabat-sahabat tersebut. Jadi insya-Allah di masa-masa yang Allah Ta'ala izin ni, kita akan cuba membacakan riwayat hidup setiap seorang daripada sahabat-sahabat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Moga-moga kita mendapat keberkatan apabila mendengar kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat pertama yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ialah Sayyidina Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi kita sama-sama mendengar riwayat hidup Sayyidina Ali kan, sebagaimana dinyatakan oleh ulama, sama ada mereka sendiri yang menyatakan ataupun hadis-hadis ataupun pujian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umumnya apabila kita melihat khalifah yang empat tadi, khalifah Nabi Muhammad SAW yang empat, maka Sayyidina Abu Bakar lebih muda daripada Nabi SAW 2 tahun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lebih muda daripada Nabi Muhammad dalam 13 tahun. Sayyidina Uthman lebih muda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 5 tahun. Dan Sayyidina Ali lah yang paling muda sekali. Maksudnya dia lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lingkungan 30 tahun. Beza antara umur Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ialah
sepupu kepada Nabi Muhammad SAW dan menantunya. Dan dia ialah Khalifah Ar-Rashidin yang keempat dan salah seorang daripada yang dinyatakan sebagai ahli syurga. 10 daripada sahabat yang Nabi khususkan dalam satu hadis sebagai salah seorang daripada ahli syurga. Jadi nama panggilan ni ialah Abu Al-Hasan. Dan setengah riwayat mengatakan dia juga dipanggil sebagai Abu Turab radhiyallahu anhu. Dan sifat bentuk badan Sayyidina Ali yang sebagaimana dinyatakan oleh ulama-ulama sejarah, dia diistilahkan sebagai asmaral laun. Maksudnya dia tidak putih merah kan, tetapi dia lebih kepada putih, hampir kepada coklat sedikit. Kasir sya'ril lahyah, maksudnya janggutnya tebal. Dan tingginya sederhana, kan, mempunyai badan yang besar dan tegap, mempunyai muka yang amat cantik. Maksudnya dia, kalau kita pandang dia sekali imbas, dia akan lebih kepada rendah sedikit. Dan digelar sebagai Abu Hasan ataupun Abu Turab. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah orang yang sangat wara'. Maksud Imam Ibnu Asakir. Tadi kita bincang sifat zahir, kan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan sifat batin ataupun sifat akhlak radhiyallahu anhu. Ibnu Asakir meriwayatkan bahawa satu ketika Sayyidina Ali membaca khutbah, maksudnya apabila dia sudah menjadi khalifah, kan, dia membaca khutbah, dia berkata, wahai manusia, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan dia, tidak daku mengambil daripada harta kamu sedikit pun ataupun banyak, melainkan ada satu benda saja yang berada di sisiku. Maka dia mengeluarkan satu botol daripada lengan bajunya. Yang dalam botol tersebut ada minyak wangi. Dia berkata minyak wangi ini dihadiahkan kepadaku oleh salah seorang pembesar daripada Rom. Jadi dia kata, aku tidak ambil apa-apa harta Baitul Mal untuk kegunaanku sendiri. Dan satu ketika Sayyidina Ali dilihat di satu kawasan di Kufah, kan, di atasnya ada satu helai kain saja. Dan Sayyidina Ali tadi, maksudnya dia menggeletar kerana kesejukan. Maka sahabat tadi berkata, salah seorang yang bertemu dengan Sayyidina Ali, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kepada kamu dan kepada ahli keluarga kamu bahagian daripada Baitul Mal. Mengapakah kau dari membiarkan diri kamu kesejukan sebegini? Maksudnya dia boleh ambil kain ataupun dia boleh ambil pakaian. Maka Sayyidina Ali berkata, demi Allah, aku tidak akan mengambil daripada harta kamu walaupun sedikit. Dia kata, inilah kain yang aku balut badanku ni, yang aku keluar daripada Madinah membawa kain ni, dan sampai sekarang lah aku pakai. Dan maksud ketika itu Sayyidina Ali sedang berada di Kufah. Dan itu perkara kedua, iaitu sifat zahir dan akhlak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan perbahasan ketiga yang kita nak bincangkan ialah ahli keluarganya. Maksud kehidupan keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi dinyatakan bahawa Sayyidina Ali berkahwin dengan beberapa orang perempuan. Pertama sekali ialah Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita maklum Sayyidina Ali ialah menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Ali berkahwin dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma pada tahun kedua Hijrah setelah peperangan Badar. Dan pada ketika itu umur Sayyidina Ali ialah 25 tahun dan umur Sayyidatuna Fatimah ialah 15 tahun. Dengan setengah riwayat mengatakan setelah balik daripada perang Uhud. Dan daripada Sayyidatuna Fatimah, maksud Sayyidina Ali dikurniakan dengan 5 orang anak. Maksudnya pertama ni ialah Sayyidina Hasan, Husain. Dan ini 2 orang anak yang lelaki, dan seorang lagi namanya Muhsin. Dan seorang anak yang bernama Muhsin ni dinyatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Sakhawi, annal muhsina mata saghiran fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Muhsin, kan, anak Sayyidina Ali yang ketiga ni, meninggal dunia semasa dia kecil lagi. Dan dalam masa yang sama Sayyidina Ali ada juga anak perempuan daripada Sayyidina Fatimah yang bernama Umm Kulthum dan Zainab. Dan isteri yang kedua bagi Sayyidina Ali ialah Ummul Banin bintu Hizam. Dan daripada isteri tersebut Sayyidina Ali dikurniakan dengan 4 orang anak, iaitu Al-Abbas, Ja'far, Abdullah dan Uthman. Jadi Sayyidina Ali bernikah dengannya setelah kewafatan, maksud setelah Sayyidina Fatimah meninggal dunia. Dan isteri yang ketiga bernama Laila bintu Mas'ud.
Dan daripada isteri ketiga ni, Sayyidina Ali dikurniakan dengan 2 orang anak, iaitu Ubaidullah dan Abu Bakar. Kemudian isteri yang keempat ialah Khawlah bintu Ja'far al-Hanafiyah. Daripada isteri tersebut, Sayyidina Ali dikurniakan dengan anak yang pertama, iaitu Muhammad ibn Ali, yang digelar sebagai Abul Qasim. Dan antara isteri Sayyidina Ali seterusnya ialah Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Maksud Asma ni dia ialah asalnya isteri kepada Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib. Kemudian setelah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia, Asma bintu Umais menikah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan melahirkan anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar, dia dinikahi oleh Sayyidina Ali dan dikurniakan anak yang bernama Yahya bintu Ali. Yahya ibnu Ali, maksudnya anak daripada Asma binti Umais. Dan isteri Sayyidina Ali seterusnya bernama Sahbah binti Rabi'ah. Dan daripada isteri ini dikurniakan 2 orang anak, dan setengah riwayat mengatakan anak tersebut kembar yang bernama Umar dan Ruqayyah. Dan isteri seterusnya bernama Ummu Sa'id binti Urwah. Daripada isteri tersebut dikurniakan 2 orang anak perempuan yang bernama Ummul Hasan dan Ramlah Al-Kubra. Dan isteri ke-8 ialah Muhayya ibnatu Imri'il Qais. Daripada anak tersebut dikurniakan seorang anak perempuan dan dia tadi meninggal dunia. Anak dia tu meninggal dunia semasa dia masih kecil lagi. Dan yang terakhir dinyatakan dalam riwayat bahawa Sayyidina Ali menikah dengan seorang daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya salah seorang daripada adik-beradik Sayyidatina Fatimah ialah Sayyidatina Zainab. Dan Zainab tadi dia ada seorang anak perempuan yang bernama Umamah. Jadi Umamah tersebut dinikahi oleh Al-As ibn Rabi'. Dan setelah kewafatan Al-As ibn Rabi', maka Sayyidina Fatimah, dia sendiri yang berkata kepada Sayyidina Ali sebelum kewafatan Sayyidina Fatimah, dia kata, nikahlah dengan saudaraku Umamah bintul As. Jadi apabila Sayyidina Ali sudah bernikah dengan dia, maka dia dikurniakan seorang anak yang bernama Muhammad, yang digelar sebagai Muhammad Al-Awsat. Maksudnya perkahwinan dengan Umamah. Umamah ni ialah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Zainab. Jadi Sayyidina Ali yang berkahwin dengannya setelah kematian Fatimah. Dan daripada Umamah tadi dikurniakan seorang anak yang bernama Muhammad Al-Awsat. Jadi dalam buku sirah dinyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi solat, Nabi akan mengangkat Muhammad Al-Awsat tadi di dalam semayangnya. Dan apabila Nabi tadi sujud, Nabi akan meletakkannya. Jadi itulah keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beberapa nasihat kita baca di sini, beberapa nasihat dan ungkapan daripada Sayyidina Ali. Ini mungkin kita boleh baca kemudian rasanya. Jadi kita baca beberapa hadis tentang kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Maksud Nabi berkata, tidakkah kamu redha, kan wahai Sayyidina Ali, kamu berada di tempat Nabi Harun, di sisi Nabi Musa, kan maksudnya pembantu kanan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Cuma Nabi berkata Sayyidina Harun dilantik menjadi nabi, kan cuma Nabi kata annahu la nabiyya ba'di, tiada lagi nabi selepasku. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhibbuka illa mu'min, tiada orang yang mencintai kamu, maksudnya tidak akan mencintai kamu wahai Sayyidina Ali illa mu'minun, melainkan orang tadi beriman. Jadi tanda kita mempunyai keimanan ialah kita amat mencintai kepada Sayyidina Ali. Wala yubghiduka illa munafiq, dan tidak benci kepadamu melainkan orang tersebut ialah orang munafik. Dan itu beberapa hadis tentang kelebihan. Dan seterusnya salah satu lagi sifat yang masyhur daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah ilmunya amat tinggi. Jadi kita bincangkan beberapa hadis yang menceritakan tentang ketinggian ilmu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya salah seorang bertanya yang bernama Abu Juhaifah, dia bertanya kepada Sayyidina Ali, adakah di sisi kamu sesuatu ilmu atau selain daripada Quran yang tiada di sisi manusia yang lain? Sebab mereka heran kenapa Sayyidina Ali mempunyai ilmu yang amat banyak. Adakah
Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada ini satu benda yang khusus yang tidak dia ajarkan kepada sahabat yang lain. Jadi apabila dia ditanya kepada Sayyidina Ali, tengok macam mana Sayyidina Ali menjawab. Sayyidina Ali berkata, la, tiada. Maksudnya apa saja ilmu yang Nabi sampaikan kepadaku sama seperti yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Wallazi falaqal habbata, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia kata ma indana illa ma fil Quran. Tiada di sisi kami melainkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya ilmu yang dikurniakan kepadaku sama seperti apa yang kamu baca di dalam Al-Quran. Cuma Sayyidina Ali bagi tahu illa fahman yu'ta rajulun fi kitabillah. Inilah satu perkara yang kita kena tahu kelebihan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka tadi ada Quran dan kita pun hari ini ada Quran bersama-sama kita, tetapi yang ini yang kita tak ada. Yang kita tak ada ialah fahman yu'ta rajulun fi kitabillah, satu kefahaman yang diberikan kepada seseorang pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihan sahabat-sahabat baginda. Dan mereka dikurniakan dengan kitab Al-Quran dan dikurniakan dengan kefahaman dengan keperkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu lagi hadis yang mungkin kita biasa dengar. Hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Ana madinatul ilmi. Maksud Nabi SAW bersabda, daku ialah gedung ilmu. Maksud kita Melayu, kita terjemahkan dengan gedung. Kan? Padahal Madinah tu maksudnya aku ialah bandar. Maksud satu bandar raya yang amat besar. Dan apabila bandar di zaman dahulu, dia mesti ada dinding kan, ataupun pagar, tembok tinggi yang mengelilingi tempat tersebut. Kemudian dia mesti ada pintu nak masuk kan, kepada satu bandar tadi. Maka Nabi berkata, aku ialah bandar ilmu segala pengetahuan, wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali ialah pintu masuknya. Dari hadis ini, dalam hadis ini Nabi SAW berkata, faman, jadi sesiapa yang nak mengambil ilmu tersebut, falyatil bab, maka hendaklah dia datang melalui pintu tersebut. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, ana darul hikmah, aku ialah tempat segala hikmah, wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali ialah pintu kepada hikmah tersebut. Jadi hadis yang masyhur yang biasa kita dengar ni diingkari oleh sebahagian ulama. Maknanya sebahagian ulama mereka mengingkari, mengatakan hadis tersebut hadis yang muttarib, ataupun setengah mengatakan hadis tersebut tidak sah, dan setengah ulama mengatakan hadis tersebut ialah hadis yang palsu. Jadi kesimpulannya, maksudnya setelah ulama-ulama radhiyallahu anhum mengkaji, dari kesimpulan yang kita dapat buat ialah daripada kalam Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Maksud Imam Suyuti menyatakan dalam kitabnya Ad-Durarul Muntathirah fil Hadithil Mustahirah. Maksud Imam Nawawi berkata, as-sawab annahu hasanun bi'atibari ta'addudi turuqih. Maksud Imam Suyuti berkata, kesimpulannya hadis yang Nabi SAW berkata, aku ialah gedung ilmu dan Sayyidina Ali ialah pintu masuknya. Imam Suyuti berkata, yang pendapat yang paling betul hadis tersebut ialah hadis hasan. Maksudnya memangnya kita tak kata hadis dia sahih. Kadang-kadang hasan dia ialah darjat di bawah hadis yang sahih. Dan hadis itu juga tidak boleh dihukumkan dhaif. Lebih lagi nak kata hadis tersebut ialah hadis yang palsu. Dan begitu juga Ibnu Hajar menyatakan dalam fatwanya. Jadi itu kesimpulan kan daripada darjat hadis tersebut. Maka hadis tersebut ialah hadis memuji Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang ketinggian ilmunya. Jadi salah satu kisah yang berlaku ketinggian ilmu Sayyidina Ali dalam memahami Al-Quranul Karim, kan satu ketika dibawa seorang perempuan. Perempuan ni baru berkahwin. Kemudian perempuan tadi dibawa kepada Sayyidina Umar. Kerana perempuan tadi melahirkan anak 6 bulan setelah bernikah. Jadi apabila dibawa kepada Sayyidina Umar, jadi suami tadi seolah-olah menuduh isterinya telah berzina sebelum berkahwin. Kerana macam mana dalam masa 6 bulan dia dah melahirkan anak tersebut. Kerana kita maklum kebiasaannya orang tadi melahirkan anak setelah 9 bulan, kebiasaannya 10 bulan. Jadi apabila dibawa kes tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar berkata, ini adalah satu kes yang kes rejam. Kes yang sepatutnya dilakukan hukuman rejam. Maka Sayyidina Umar menghukumkan agar perempuan tadi direjam. Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, ya Amirul Mukminin, wahai
penghulu kepada semua umat orang yang beriman. Wahai Sayyidina Umar, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Maksud dalam Quran, Allah Taala memberitahu bayi kandungannya dan susuannya 30 bulan. Dalam Quran, masa surah Al-Aqaf ayat 15, kandungan bayi dan penyusuannya sebanyak 30 bulan. Jadi daripada 30 bulan tadi, kita maklum penyusuan ialah 2 tahun. Jadi 30 tolak dengan 24, bakinya ialah 6. Jadi Sayyidina Ali berkata, 6 bulan disahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai waktu minimum kandungan seseorang perempuan terhadap bayinya. Maka sebab itulah dalam mazhab-mazhab imam-imam mazhab mengatakan bahawa minimum kandungan tadi ialah 6 bulan. Jadi disebabkan kefahaman Sayyidina Ali tadi memaklumkan kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar menarik hukum yang mengatakan perempuan tadi beranak daripada anak zina. Kemudian Sayyidina Umar memuji dengan perkataannya qadiyatun. Maksudnya Sayyidina Umar sentiasa apabila ada masalah-masalah yang susah nak diselesaikan, maka Sayyidina Umar berkata qadiyatun wala abal hasanilaha. Inilah masalah ni yang Sayyidina Ali tak ada nak tolong selesaikan untuk kita, dia kata. Jadi itu sebagai contoh kefahaman yang Sayyidina Ali dalam Al-Quranul Karim. Dan Abu Nu'aim Al-Asfahani radhiyallahu anhu, dia menyatakan beberapa lagi hadis-hadis fadilat tentang ketinggian ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Ali. Maksudnya antara ini daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan ayat ya ayyuhallazina amanu ittaqullah ya ayyuhallazina amanu istajibu. Apa saja ayat yang diturunkan ya ayyuhallazina amanu illa wa aliyun ra'suha wa amiruha. Mereka Sayyidina Ali dialah orang yang paling menyempurnakan dan mentaati hadis-hadis tersebut. Dan dalam hadis yang lain daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, maksudnya satu ketika dia kata, aku duduk di sisi Nabi Muhammad SAW, maka ditanya tentang Sayyidina Ali karramallahu wajahu, maka Nabi SAW berkata, qusimatil hikmatu asyrata adza. Maksudnya hikmah, maksudnya ilmu tertinggi di dalam agama Islam dibahagikan kepada 10 bahagian. Fa'utiya aliyun tis'ata adza, maka diberikan kepada Ali 9 daripada bahagian tersebut, dan semua manusia berkongsi satu bahagian yang lain. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa Quran diturunkan di atas 7 huruf. Tiada, maksud 7 qiraat. Maksud tiada salah satu bacaan, tiada huruf-huruf tersebut melainkan dia mempunyai makna yang zahir dan makna yang batin. Adapun Sayyidina Ali, maka di sisinya mempunyai ilmu zahir dan ilmu batin tersebut. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wa aliyun sayyidul Arab. Aku ialah penghulu kepada semua anak-anak Adam, dan Sayyidina Ali ialah penghulu kepada semua bangsa Arab. Dan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, aliyun rayatul huda. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia ialah bendera kepada seseorang yang ingin mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada kalangan ulama Islam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menyatakan sebagai contohnya Syekh Junaid Sayyidut Taifah, dan Syekh Junaid qaddasallahu sirrahu, dia berkata bahawa sesungguhnya sahabat yang agung iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, zalika mru'un u'tiya ilman laduniyan. Sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia dikurniakan dengan ilmu laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ilmu yang Allah Taala puji kan di dalam surah Kahfi, memuji Nabi Khidir dengan ilmu tersebut. Dan Sayyidina Syekh Junaid juga berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Nasr Sarraj Tusi dalam kitabnya Al-Luma, kan Sayyidina Junaid berkata, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Amir Mukminin Sayyidina Ali, kalaulah tidak kerana dia tadi sibuk dengan peperangan di zamannya, nescaya dia akan memindahkan ilmunya yang amat banyak kepada kita. Itulah manusia yang telah dikurniakan. Maksud kita maklum zaman Sayyidina Ali tadi dipenuhi dengan gangguan, kan, pergolakan di dalaman tadi. Jadi Sayyidina Syekh Junaid berkata kerugian kepada kita kerana Sayyidina Ali tadi sibuk dengan peperangan tersebut. Dia ialah manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu laduni yang dikurniakan kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Imam Suyuti menyatakan dalam kitabnya Ta'yidil Haqiqatil Ilmiyah. Imam Suyuti berkata, kan, menghikayatkan daripada ulama-ulama bahawa
Sayyidina Ali, awwalu man takallama fi hadzal ilmi, bahawa sesungguhnya Sayyidina Ali ialah orang yang pertama yang bercakap di dalam ilmu tasawuf, kan, dalam ilmu hakikat. Kemudian diambil daripadanya awwalul aqtab, kan, maksudnya cucu atau anaknya yang agung, iaitu Sayyidina Hasan waladuhu. Dan Arif Ibn Adibah dia berkata, semasa dia menceritakan tentang siapakah yang menyusun, kan, ilmu tasawuf, kan, ilmu hikmah tadi, maka dia kata adapun yang menyusun ilmu hikmah tersebut ataupun asas kepada ilmu hikmah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia kata Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan bisyari'ati. Pertama sekali Jibril datang membawa ilmu syariat. Falamma taqarrarat, kan, apabila ilmu syariat itu telah sempurna, nazala thaniyan bil haqiqati, kan, maka Jibril datang sekali kedua membawa ilmu hakikat. Wa awwalu man takallama fihi wa adhharahu sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dan orang yang pertama yang bercakap dengan ilmu hakikat tersebut ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan dia ambil ilmu tersebut, maksudnya mewarisi ilmu tersebut Al-Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrahu. Dan itu beberapa ungkapan ulama yang menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada sudut ilmunya. Dan daripada sudut keramat Sayyidina Ali yang terzahir di zaman beliau, dan radhiyallahu anhu, ialah satu ketika, ini satu kisah yang amat masyhur, kan, semasa perang Khaybar. Maksud kita maklum semasa perang Khaybar tadi, satu ketika satu malam Nabi berkata, besok aku akan berikan panji ni kepada salah seorang yang Allah akan bukakan kota Khaybar tersebut. Jadi pada ketika besok pagi Nabi serahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dari daripada Abi Rafi' Maula Rasulullah SAW, dia berkata, kami keluar bersama-sama dengan Sayyidina Ali ketika Nabi mengutuskan Sayyidina Ali tersebut dengan panji untuk membuka kota Khaybar. Dan apabila Sayyidina Ali mendekati kota Khaybar tersebut, maka ahli Khaybar tadi keluar. Maka mereka berperang, berlawanlah dengan tentera Sayyidina Ali. Keluar seorang lelaki daripada Yahudi, dia memukul dengan pedangnya kepada Sayyidina Ali, lalu menyebabkan perisai yang berada di tangan Sayyidina Ali tadi tercampak jauh. Maka pada ketika itu Sayyidina Ali mengambil satu pintu, kan, pintu yang berada di tembok tersebut. Kemudian Sayyidina Ali memegang pintu tersebut sebagai perisai kepada dirinya. Maka sentiasalah dia memegang pintu tersebut sepanjang dia berperang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kota tersebut kepada umat Islam. Apabila selesai berperang, dia campakkan pintu tadi. Jadi Abu Rafi' berkata, aku melihat diriku bersama dengan 7 orang, campur aku 8, dia kata. Kami berusaha nak menterbalikkan pintu tu. Pintu tu sampai dicampak oleh sana. Kami bukan angkat, kata. Kami nak terbalikkan saja pintu tu, dia kata. Fama naqlibuhu, kami tak mampu nak mengangkatnya. Jadi kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Keramat, salah satu keramat agung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Dan dalam satu kisah yang lain, satu orang manusia datang bercakap kepada Sayyidina Ali. Dia tadi bercakap kepada Sayyidina Ali dengan satu perkara. Maka Sayyidina Ali berkata, ma araka illa kazabtani. Aku rasa kau ni dusta kepada aku. Jadi orang tu kata, tak, aku tak berdusta. Kemudian Sayyidina Ali ugut dekat sana, kata, ad'ullaha alaika in kunta kazabtani. Kau nak tak aku doakan ke atas kau ni, Allah turunkan bala kepada kau sekiranya kau tadi dusta. Jadi orang tadi dia macam merendah-rendahkan Sayyidina Ali, ataupun dia tak mengherankan teguran, ugutan Sayyidina Ali tadi. Maka orang kata, tak apalah, nak doa-doa lah. Maka Sayyidina Ali pun berdoa. Pada ketika itu juga, maka serta-merta orang tersebut menjadi buta. Dan dalam satu kisah, satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang berjalan. Kan, apabila Sayyidina Ali berjalan berdekatan dengan satu rumah yang sedang dibina. Jadi sepatutnya apabila khalifah, kan, Sayyidina Ali datang melintas di satu-satu rumah, kan, maksudnya kita yang berada sepatutnya kena hormat, berhenti, kan, mengagungkan Sayyidina Ali. Jadi apabila Sayyidina Ali berlintas di sebelah rumah tersebut, terjatuh satu batu, kan, terkena kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali pun berkata, Allah tidak akan menyempurnakan binaan tersebut. Maka dengan sebab doa Sayyidina Ali tadi, maka rumah tadi sampai bila pun tak boleh dibina. Kan, setiap kali dibina akan runtuh. Dan itu beberapa keramat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan akhir sekali kita bincangkan tentang
kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cuma kita bincangkan ada beberapa ungkapan kan nasihat daripada Sayyidina Ali, jadi kita terjemahkanlah. Antaranya Sayyidina Ali berkata, tidaklah satu kebaikan kepada harta kamu banyak ataupun anak kamu tadi ramai. Tetapi kebaikan ialah ilmu kamu yang banyak. An yaksura ilmuka. Dan wa ya'zuma hilmuka. Dan amat baik akhlak kamu. Dan jangan sekali-kali kamu bermegah kepada manusia dengan ibadat kamu. Kamu banyak ibadat dan seumpamanya. Fa in ahsanta, sekiranya kamu berbuat baik, kamu pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa'ta, sekiranya kita buat dosa, istaghfartallah, kamu minta ampunlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara nasihat Sayyidina Ali kepada kita, dia kata, khamsun khudhuhunna anni. Ni 5 perkara yang aku nak bagi tahu ni, ambillah daripadaku. Maksud Sayyidina Ali berkata, la yarju 'abdun illa rabbah. Janganlah seseorang tadi mengharap melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud sekiranya kita ada hajat, kita ada apa-apa yang kita ingin, kita duduklah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita mohonlah. Wala yakhafu illa dhanbahu. Dan jangan dia takut melainkan dosa dia saja. Sebab dosa tadi itulah yang akan membinasakan, yang akan membawa bala kepada seseorang. Wala yastahi jahilun. Dan jangan sekali-kali orang jahil malu an yas'ala amma la ya'lam, untuk bertanya, pergi belajar tentang perkara yang dia tak tahu. Maksud kita tadi, ada benda-benda kita tak tahu. Mungkin ustaz tadi muda daripada kita ke, ataupun anak kita sendiri, kita jangan malu bertanya. Wala yastahi 'alimun idza su'ila amma la ya'lam an yaqula Allahu a'lam. Dan nasihat daripada Sayyidina Ali juga, sekiranya kita tadi ustaz, guru agama sebagainya, jangan sekali-kali kita malu. Sekiranya orang tanya dan kita tak tahu, kita katalah Allah saja yang lebih tahu, aku tak tahu. Dan akhir sekali Sayyidina Ali berkata, kedudukan kesabaran dalam keimanan seseorang ialah seperti kedudukan kepala kepada seluruh jasad. Jadi tiada iman bagi orang yang tiada kesabaran. Dan Sayyidina Ali juga berkata, jazaul ma'asiyati al-wahnu fi ibadati. Maksud salah satu hukuman terhadap maksiat yang kita buat ialah lemah dalam melakukan sesuatu ibadat. Dan yang kedua, wadhiqu fil ma'isyah, sempit dalam kehidupan. Dan yang ketiga, yang itu mungkin kita dah biasa dengar. Cuma yang ketiga ni Sayyidina Ali kata, wa naqsu fil ladzati, dan kekurangan pada kelazatan. Jadi orang tanya, wa man naqsu fil lazzah, apa dia kurang kelazatan ni? Maka Sayyidina Ali berkata, dia tidak akan mendapat perkara-perkara yang halal yang dia lakukan, melainkan mesti ada perkara yang merosakkannya. Maksud sekiranya dia tadi ada rumah yang halal sekalipun, mesti akan ada rosak di sana, retak di sana, masalah di situ, masalah di sini. Dan sekiranya dia ada kenderaan yang halal sekalipun, kenderaan tadi mula hari pertama menggembirakan dia, hari kedua, ketiga, empat akan memeningkan kepalanya. Dan punca kepada gangguan daripada kepada kelazatan tadi itu ialah al-ma'siyatu, maksiat yang dibuat oleh seseorang. Jadi seolah Sayyidina Ali nak bagi tahu, sekiranya kita buat maksiat, Allah Ta'ala akan mengurangkan sesuatu kelazatan. Apa benda kelazatan tadi? Contohnya kita makan. Sekiranya kita tadi mengurangkan maksiat, kita akan makan, kita akan rasa makanan tadi lebih sedap. Tapi sekiranya hari itu kita banyak buat maksiat, sekiranya kita makan, kita akan makan makanan yang sama juga, dimasak oleh orang yang sama. Kita akan rasa makanan tadi kurang kelazatannya kerana maksiat yang dibuat oleh seseorang. So maksiat tidak akan menghijab daripada diri yang halus, yang boleh merasai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali kita bincangkan tentang kewafatan, meninggal dunianya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya Sayyidina Ali meninggal dunia, dibunuh pada tahun 40 Hijrah, pada hari ke-17 daripada bulan Ramadan, oleh satu orang manusia yang dihukumkan amat celaka, iaitu Abdul Rahman ibn Muljam. Jadi sesungguhnya Nabi SAW telah menyatakan, kan dalam sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW berkata, tidakkah kamu ingin, Nabi berkata kepada sahabatnya, tidakkah kamu ingin aku ceritakan kepada kamu dengan manusia yang paling celaka dari kalangan semua manusia? Mereka berkata, bahkan ya Rasulullah. Pertama Nabi kata manusia yang paling celaka ialah manusia yang menikam ataupun menyembelih unta di zaman Nabi Saleh alaihi wasallam, unta yang menjadi saksi kepada keagungan dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh kaum tersebut. Yang maksud kaum tadi kata, sekiranya kamu tadi nabi yang benar, cuba keluarkan unta daripada batu ni. Kan kemudian apabila Nabi Saleh minta agar Allah keluarkan batu tersebut, Nabi Saleh kata jangan kamu ganggu, kan sekiranya kamu ganggu unta tersebut, maka Allah akan turunkan azab. Kan tapi datang seorang manusia yang paling celaka, dia sembelih unta tersebut, maka Allah binasakan kaum Samud.
Dan itu manusia pertama yang Nabi kata paling celaka. Manusia kedua yang Nabi kata paling celaka ialah wallazi yadribuka ya Ali ala hadhihi hatta taballa minhu hadhihi. Maksud Nabi kata manusia kedua yang paling celaka ialah manusia yang memukul kamu, wahai Sayyidina Ali, di dahi kamu sini, sehingga menyebabkan janggut kamu di bawah tadi akan basah dengan darah kamu. Itu cerita Nabi SAW sendiri memberitahu tentang bagaimanakah Sayyidina Ali akan meninggal dunia. Dan pada satu ketika di akhir hayat, ini sebelum, maksud, pada satu ketika, satu malam sebelum yang Sayyidina Ali tadi ditikam ataupun ditetak di bahagian kepalanya, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, pada malam tadi daku bermimpi. Sayyidina Ali berkata, aku melihat Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah. Masa Sayyidina Ali berkata, wahai Rasulullah, ma laqitu min ummatika minal awadi wal ladad. Kenapakah terlampau banyak aku terima tentangan dan keadaan-keadaan yang amat tidak betul daripada umat kamu, wahai Nabi Muhammad. Maksudnya Sayyidina Ali dia di zaman ni kita maklum ada keadaan yang amat rumit, kan, berlaku peperangan, berlaku pembunuhan dan seumpamanya. Jadi akhirnya Sayyidina Ali, maksudnya di akhir hayat ni, maksudnya Sayyidina Ali umurnya dah 63 dia, kan, akhir sekali dia mengadu kepada Rasulullah di dalam mimpi. Maka Rasulullah SAW berkata, ud'u alaihim. Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, kamu doa je lah kata mereka, doalah agar Allah Ta'ala membinasakan semua orang-orang jahat tadi. Nah, maksud Nabi izin kan kepada Sayyidina Ali, kalau kamu rasa dia orang ni memang betul-betul menyusahkan kamu doa je agar Allah Ta'ala binasakan mereka. Tapi Sayyidina Ali dia kata, dia berdoa. Dia kata, Allahumma abdilni bihim man huwa khairun li minhum. Maksudnya Sayyidina Ali dia kata dia doa. Masa malam tu juga dia doa. Setelah Nabi tadi izin untuk dia tadi berdoa, dan Sayyidina Ali berdoa, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni manusia-manusia yang yang tidak mentaati aku, yang menyakiti aku ni, diminta wahai Allah Ta'ala, tukarkanlah mereka ni dengan satu kumpulan manusia yang lain. Kemudian Sayyidina Ali kata juga, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tak suka kepada aku, dan mereka menentang aku, tukarlah aku ni dengan orang yang lebih jahat yang akan menjaga mereka selepas ni. Jadi apabila dia dah berdoa tersebut, kan, apabila Sayyidina Ali keluar pada besokkan harinya, maka berlakulah, datanglah manusia yang paling celaka tadi menetak kepala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya dia berdoa agar Allah Ta'ala menukarkan orang di sekelilingnya. Maksudnya daripada hidup di dunia, pindahkan dia kepada alam akhirat. Dan daripada dia tadi khalifah yang baik, yang tak diterima, maksudnya yang ditentang oleh banyak manusia-manusia jahat di zaman tersebut, maka tukarlah kepada orang lain yang lebih jahat lagi. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Ibnu Asir meriwayatkan, tak kala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah dipukul kepalanya tadi, ditetak tadi, maka salah seorang sahabat ataupun salah seorang tabi'in masuk menziarahi Sayyidina Ali. Maksud dalam keadaan kepala Sayyidina Ali itu sudah terikat. Maka dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, arini darbatak, tunjukkan kepadaku kecederaanmu. Kemudian Sayyidina Ali buka. Lepas tu aku berkata, maksudnya orang yang tengok tadi tu, dia kata khadashun wa laysa bi syai'. Dia kata, ini luka sikit je. Kan, dia kata tak ada apa-apa ni, maksudnya tak ada apa, maksudnya tak risau. Qala Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali dah tahu dah. Dia kata, inni mufarikukum. Maksud Sayyidina Ali berkata, aku akan meninggalkan kamu. Maksudnya walaupun luka tadi sedikit kan, tapi Sayyidina Ali dia mengetahui bahawa Nabi dah bagi tahu dia akan meninggal dunia daripada luka di kepalanya yang akan membasahi janggutnya. Dan apabila Sayyidina Ali berkata, inni mufarikukum, walaupun luka tadi sedikit, dia kata aku akan meninggalkan kamu. Padahal umur ni baru 60 lebih je. Jadi fabakat Ummu Kulsum min wara'il hijab. Maka anak kepada Sayyidina Ali, anak perempuan yang bernama Ummu Kulsum, dia menangis di belakang, maksudnya di sebalik tabir tadi. Maka Sayyidina Ali berkata kepadanya, uskuti, diam-diam. Tak apa-apa, tu saya menangis. Falau taraini ma ara lama bakaiti. Maksud Sayyidina Ali berkata kepada anak perempuannya, kalau kamu melihat apa yang aku lihat, nescaya kamu tidak akan menangis. Qala faqultu ya Amirul Mukminin. Kemudian tetamu yang datang tadi, yang tengok kecederaan Sayyidina Ali, berkata, wahai Amirul Mukminin, madza tara, apakah yang kamu lihat?
Kemudian Sayyidina Ali berkata, Hazihil malaikatu wufud wan nabiyuna. Maksud Sayyidina Ali berkata, malaikat-malaikat datang dengan bilangan yang amat ramai. Wan nabiyuna, dan semua nabi-nabi berada menyambutku. Wa hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, abashir, terimalah berita gembira. Fama tasiru ilaihi khairun mimma anta fihi. Akhirat yang kamu akan menghadap kepadanya lebih baik daripada keadaan di dunia yang kamu sedang berada sekarang. Dan itulah akhir, jadi selepas peristiwa tersebut, maka Sayyidina Ali wafat radhiyallahu anhu wa karramallahu wajahahu. Dan itu kisah tentang kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga Allah SWT, jadi dengan kisah kewafatan tadi habislah beberapa perkara yang dapat kita bincangkan tentang riwayat hidup kan Khalifah Rashidin yang keempat, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajahu. Jadi moga-moga dengan kisah-kisah yang ditulis oleh ulama dan diriwayatkan dalam kitab-kitab mereka, moga-moga kita mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada keagungan sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Dari itu faedahlah mengapa Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia menyatakan nama-nama sahabat ni, supaya kita tadi membaca riwayat-riwayat hidup mereka, kerana kita tadi mengagungkan sahabat-sahabat yang memindahkan agama tersebut kepada kita hari ini, dan kita tadi dapat hidup kan, maksudnya dilahirkan sebagai orang Islam kan, ibu bapa kita Islam, semua dengan jasa sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita berhenti dulu setakat itu. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.